tersekat dengan selawat, iaitu ada hadis yang menceritakan tentang bila kita selawat, malaikat pun berselawat, ya. Bila kita selawat, malaikat pun berselawat kepada kita dan mendoakan ke kita, ya. Itu ada hadis itu. Jadi disebut selawat dekat sana, maka dalam tajuk kitab ini dicerita tentang selawat. Jadi pada malam ni kita sambung bab faedah berselawat. Faedah kita berselawat. Macam lepas kita semayang tadi tu, kita selawat kan. Ya, apa faedah dia? Baik untuk mereka yang mengikuti program ini, ya, ada 2-3 orang anak murid saya, ya, sekolah dulu, ya. Masa saya mengajar kat sekolah dulu, ada jumpa dengan dia orang kata mereka mengikuti kelas pengajian ini. Jadi untuk makluman mereka, iaitu muka surat edisi Jawi ini, muka surat 243. Tajuk dia bab beriman kepada adanya malaikat. Baik. Faedah berselawat. Banyak hadis yang menyatakan faedah berselawat kepada Nabi SAW. Banyaklah hadis-hadis, riwayat hadis banyak menceritakan faedah, fadilat harusnya kita berselawat kepada Nabi SAW. Dan ada beberapa ulama yang menyusun kitab-kitab dan risalah-risalah khusus ataupun yang khas untuk menerangkan tentang faedah berselawat. Banyaklah faedahnya, ya. Antara faedahnya yang nyata, iaitu bila kita banyak selawat, banyak rezeki kita, kan. Macam kita sembahyang berjemaah juga lah. Kalau sembahyang berjemaah ni maksudnya rezeki banyak, kan. Rezeki itu bukan duit lah, kan. Rezeki itu punya apa sajalah yang Allah bagi nikmat kepada kita, itu rezeki lah, ya. Mungkin orang lain tak dapat rezeki itu, kita dapat, kan. Kadang-kadang ada nikmat yang kita dapat yang kita tak boleh cerita, kan. Kita tak dapat cerita, kita saja yang tahu nikmat itu, kan. Ada juga yang macam itu, kan. Baik. Jadi ulama-ulama banyaklah mengarang, menyusun kitab-kitab berkenaan tentang. Jadi dia kata jelas di sini, sesiapa yang berselawat pada Nabi SAW dengan maksud dan tujuan yang dinyatakan dahulu, yang hari itu kita tentang apa tujuan kita berselawat, ya. Tajuk sebelum ini kita bincang tentang maksud dan tujuan kita berselawat. Jadi antaranya, saya ulang balik, maksud tujuan kita berselawat ni, yang pertama kita taat kepada Allah, ikut perintah Allah. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi, kan ayat Quran, ya. Tiap-tiap khutbah Jumaat harus sebut, khatib sebut. Dan kalau tak sebut dalam khutbah Jumaat tu, khutbah tu tak sah, kan. Jadi kena sebut, kena selawat kepada Nabi SAW. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi, kan. Itu yang pertama lah, tanda pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kita ini beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dituntut supaya berselawat, banyak berselawat. Itu yang pertama. Yang kedua iaitu mensyukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, lahirkan Nabi Muhammad SAW. Kerana kelahiran Muhammad itu menjadikan kita ni mendapat rahmat, kan. Ayat Quran juga menjelaskan, inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk beri rahmat ke seluruh alam. Kemudian yang ketiga, tujuan kita selawat itu maksudnya dengan tujuan supaya kita nak kenang budi, kenang jasa, kenang budi, berterima kasih, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana dialah model kepada kita sebagai manusia, ya, yang mana jasanya sangat banyak. Jadi siapalah kita yang tidak mengenang jasa, kan. Kalau mak bapak kita, jasa mak bapak kita, dia kata birrul walidain, buat baik kepada kedua ibu bapa, walaupun dia belum mati ataupun selepas dia mati. Itu perintah buat baik kepada kedua ibu bapa. Kenapa? Kerana jasa dia, jasa mak bapak kita kepada kita itu
tanpa dia tak wujudlah kita, kan? Kan, jadi dengan jasanya itu maka kita kena berterima kasih, kan? Antara terima kasihnya iaitu berbakti, ya, kepada mak bapak kita, birrul walidain, maknanya buat baik kepada ibu bapa. Itu perintah wajib, ya, perintah wajib, kerana Allah suruh. Jadi siapalah manusia, siapalah orangnya kalau kita katakan dia tak mengenang jasa, kan? Itu nak buat akhlak manusia tu, pembentukan akhlak orang yang beriman tu mesti begitu, mesti maksudnya dia mengenang jasa, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala, kan? Baik, itu yang ketiga, kan? Itulah di antara 3 perkara yang disebut dekat sini tujuan-tujuan, kita berselawat. Dan kita masuk dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan faedah berselawat. Hadis yang ke-33 kita dah baca sikit hari tu, saya ulang balik semula. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha 10. Maksud hadis ataupun makna hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berselawat kepadaku sekali selawat, nescaya Allah limpahkan 10 rahmat kepadanya dengan sebab sekali selawat itu. Maknanya ada juga kata Allah selawat, ya. Jadi maksud Allah selawat itu maksudnya man shalla alayya wahid sallallahu alaihi asyarah. Maknanya Allah selawat kepada kita 10 kali. Jadi Allah selawat 10 tu maknanya Allah bagi 10 rahmat kepada kita. Inilah ibadat yang mana Allah buat sama. Allah suruh kita selawat, Allah pun selawat. Ibadat lain tak ada, kan? Semayang Allah tak semayang, kan? Kan, ibadat lain tak ada. Ibadat ni Allah nak memuliakan, nak mengagungkan, nak mengangkat derajat, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia selawat, man shalla alayya wahid sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ramai, itu dah faedah kita selawat. Bila kita selawat, kita banyak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali selawat saja 10 rahmat Allah bagi, kan? Rahmat tu diterjemahkan dalam bentuk nikmat, ya, nikmat yang kita dapat, ya. Rahmat tu luas maknanya, luas tu sangat luas maknanya, tapi diterjemahkan dalam bentuk nikmat yang kita dapat, ya. Macam nikmat kita boleh duduk, nikmat kita boleh makan, nikmat kita boleh bercakap, kan? Itu antara rahmat yang Allah bagi kepada kita, ya. Dengan rahmat itu kita rasa selesa hidup, kita rasa senang menguruskan kehidupan kita, ya, boleh duduk, boleh berjalan dan sebagainya. Itu dikatakan rahmat itu, kan? Mudah kita bergerak ke sana ke sini dengan tujuan untuk, ya, kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang ke-34, itu hadis yang pertama. Jadi tak rugilah orang selawat, kan? Mana kata dia selawat, pasti dia dah dapat 10 rahmat, kan? Nak perincikan 10 rahmat tu, tu tak dapat nak diceritalah banyak, kan? Bila dia nak perincikan rahmat, ya, rahmat dalam bentuk nikmat itu, bila nak perincikan nikmat tu, tak boleh kita nak perincikan satu-satu nikmat tu. Kat badan kita pun, kita sendiri pun kita tak boleh kira nikmat itu, kan? Itu dalam Al-Quran dia kata wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah atas rahmat yang Allah bagi kepada kamu tak boleh kira, la tuhsuha, tak boleh kita nak kira, kan? Baik. Yang kedua, hadis yang berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna aqrabakum minni yaumal qiyamah fi kulli mautinin aksarukum alayya salatan fid dunya. Maknanya dari Anas. Tadi daripada Abu Hurairah, ini periwayat hadis yang terkenal lah, ya. Sebut Abu Hurairah kita kenal lah, kan? Sebab selalu sebut. Anas pun serupa juga, Anas bin Malik ni, kan? Dia pun seorang periwayat hadis yang hebat. Anas bin Malik ni seperti mana kita tahu, dia ni duduk dengan Rasulullah SAW masa dia umur 10 tahun lagi dah, kan? Dia sebagai khadam Rasulullah SAW. Baik. Maknanya dari Anas radhiyallahu anhu
bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang lebih hampir kepada diriku dari kalangan kamu pada hari kiamat, pada setiap tempat yang aku berada padanya, ialah orang yang lebih banyak selawatnya kepadaku di dunia. Nabi kata, ya, Nabi sabda, kata Anas, kalau kita nak, orang kata di hari kiamat kita nak duduk bersama dengan Nabi di setiap tempat yang Nabi duduk, kan? Jadi kena kita ni sentiasa banyak akan berselawat, kan? Alhamdulillah dapat kita selawat lah lepas sembahyang Isyak, kan, atau kalau berjemaah di masjid lah, kan, selawat. Itu antara faedah dia, antara fadilat dia mengapa kita selawat hari kiamat. Sebab Anas bin Malik ni juga ada hadis yang lain, mungkin saya dah sebut hadis ni dulu, ya. Dia bila Nabi cerita tentang kiamat ni, hari akhirat ni, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, dia kata, di hari akhirat besok dekat mana aku nak jumpa kamu? Dia tanya Anas bin Malik ni, ya, kat mana aku nak jumpa kamu, dia kata. Sebab takut tak jumpa lah, kiamat tu sangat-sangat luas, sangat besar, kan. Jadi kata Nabi, sebagai pendekkan cerita, Nabi kata jumpa aku di Sirat, di jambatan Sirat, kan. Nabi berada di situ, ya. Kemudian dia kata kalau tak jumpa kamu dekat situ, sebab apa dia jumpa Nabi? Dia nak dapat syafaat Nabi lah, kan. Kalau saya tak jumpa kamu kat situ, katanya, kata Nabi, jumpa aku di mizan tempat timbangan, kan, timbangan dosa pahala. Kemudian kalau kamu tak, dia kata kalau aku tak jumpa kamu di situ, kat mizan tu, aku nak jumpa kamu kat mana? Kata Nabi, jumpa aku di Sirat, jumpa aku di Kausar, di Kausar, telaga Kausar. Minum air telaga Kausar itu akan hilang rasa hausnya, kan, begitu. Baik, itu 3 tempat lah yang kita nampak. Tapi di sini kata hadis ini, dia kata kat sini, berada, maknanya setiap tempat yang aku berada padanya. Setiap tempat lah. Tapi dia sebut dalam hadis bin Anas hanya tadi itu ialah 3 tempat saja, kan. Ini setiap tempat, di banyak tempat lah maksudnya, tapi yang kita tahu tiga tempat itu saja, kan. Baik, itu yang kedua, fadilat yang kedua atau faedah yang kedua yang kita dapat kalau kita berselawat, kalau kita banyak selawat kepada Nabi SAW, maka kita daripada golongan orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, ya. Jadi kalau di dunia pun kita selawat, kita dekat dengan dia, sebab kita ingat dia. Orang yang mengingat tu dia dekat, kan. Kalau dia tak ingat, jauh, lama-lama sekali dia ingat tu jauh maknanya, kan. Ingatan tu jauh, tapi kalau dia selalu ingat tu maksudnya dekat lah, ya. Dekat. Macam kita, bapak kita meninggal, mak kita meninggal, kan, ya, bila 2-3 hari tu kita rasa dekat sangat, kan. Rasa teringat-ingat, kan, begitu, kan. Tu dekat lah maksudnya. Bila dah lama sikit dah hilang lah ingatan itu. Kadang-kadang teringat nak masuk bulan Ramadan, dia baru teringat, kan, nak buat kenduri arwah, kan, berebut-rebut kita nak buat kenduri arwah sebelum Ramadan. Kenapa? Kerana ingat kepada arwah tadi, sebelum tu tak ingat, kan. Sedangkan bila ingat arwah tu bukan mesti buat kenduri, kan, buat tahlil, maksudnya bila ingat arwah tu sedekahlah apa yang kita perlu ingat, sedekahlah apa yang kita perlu ingat, zikir kita ke apa ke, baca qul huwallah ke apa, sedekah kepada Allah yarham itu, atau kepada orang yang kita ingat itu dekat kita. Bila kita ingat selalu, kita dekatlah, kan. Begitu Rasulullah SAW bila kita selalu selawat, tentulah kita ingat, maka dia dekat dengan kita, kan. Baik, itu yang fadilat ataupun faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dalam hadis 35, an Abi Mas'ud, daripada Abi Mas'ud. Ini 3 orang periwayatlah, satu Abi Hurairah, satu Anas bin Malik, ini yang ketiga Ibnu Mas'ud. Ini periwayat hadis juga, kan. Radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala awwalun nas bi yaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan. Ibnu Mas'ud
radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, orang yang lebih berhak mendapat syafaatku. Tu dia spesifik, ya, dia spesifik. Orang yang lebih berhak mendapat syafaatku, syafaat Nabi SAW pada hari kiamat ialah orang yang lebih banyak selawatnya kepadaku. Orang yang lebih banyak, maknanya siapa banyak, lebih banyak, dia lah yang lebih berhak. Kalau antara orang yang 100 dengan 1000, maka orang yang 1000 lah lebih berhak, kan? Kalau antara orang yang begitulah, kan? Orang itu lebih berhak. Siapa yang banyak, yang lebih berhak, kan? Macam mana nak kira tu, banyak tak banyak tu, kan? Kan? Tak boleh kita kira lah, kan? Tapi kita cerita banyak lah, kan? Bila banyak ni maksudnya tak kira lah masa mana kita selawat lah, kan? Jadi kenapa? Kerana Nabi kata nak dapat syafaat aku pada hari akhirat ialah dengan banyak selawat. Jadi orang yang banyak selawat itu pasti dia akan mendapat, ya, syafaat Nabi SAW, kan? Ada hadis yang lain mengatakan siapa yang selawat dia akan dapat syafaat Nabi, kan? Pertolongan daripada Nabi. Syafaat ni pertolongan, bantuan, ya, bantuan yang mana kalau kita kat dunia ni, kalau bantuan tu kadang-kadang kita ada RM10 tapi tak cukup RM10 tu, kan? Nak beli barang, kan? Dia perlu lagi RM5 ke, kan, gitu, untuk nak beli barang tu. Jadi kena ada orang bantu lah. Kalau kat dunia ni ada kawan kita boleh bantu, kan? Begitu, kan? Tapi kalau akhirat kawan tak boleh bantu, mak bapak tak boleh bantu, kita sendirilah. Maknanya tengok kita apa yang ada kat kita, itu saya yang boleh bantu kita, ataupun amalan kita lah, kan? Jadi tengok kat situ lah, bantu. Tapi tengok bantu pun tak ada yang kat kita ni yang nak bantu kita, kan? Nak tak bantu tak ada, macam mana nak buat? Nak minta siapa? Tak ada siapa lah nak minta, kan? Ketika itu barulah datang syafaat Nabi. Lepas tu ada kisah seorang lelaki bila dia ditimbangkan di mizan, ketika itu Rasulullah ada kat situ, Nabi ada kat situ, kan? Jadi dia bila ditimbang, bahagian kejahatan dia tu, bahagian dosanya tu berat. Jadi bila dia akan bawa pergi ke neraka lah sebab dosa berat, kan? Bahagian amalan tu ringan. Jadi nak beratkan dia punya amalan tu macam mana, kan? Jadi bila tengok macam tu, kemudian Nabi minta kepada malaikat, ya, tunggu dulu, kepada malaikat yang nak bawa dia pergi ke neraka tu, tunggu dulu, ya. Nabi nak minta izin dengan Allah supaya nak ditimbang balik semula, kan? Nak timbang balik semula. Kalau kita hari ni berbicara balik semula, rayuan, kan? Nak, orang kata nak timbang balik semula. Jadi Allah izinkan, ya, Allah izinkan timbang balik semula. Timbang sama juga, kan? Sama juga berat di sebelah neraka itu, kan? Jadi ketika itu Nabi bantu di laki-laki itu. Ada yang mengatakan Nabi ambil sesuatu daripada poket dia lah, macam tu, letak di bahagian kebaikan tu, berat sebelah kebaikan tu. Jadi malaikat yang nak bawa dia ke syurga ni dah pegang dia nak bawa ke syurga. Sebelum tu dia tanya siapa dia, kan? Kata Nabi Muhammad, inilah dia Muhammad SAW, Nabi, kan? Kata itu. Dia pun muskil lah, kenapa dia boleh kita katakan bantuan ini, apa yang Nabi buat, dia katakan. Nabi kata dia kerana kelebihan ada solat, ada selawat dekat sana, kelebihan berselawat tu ada kepada dia. Itu ketika hari kiamat lah, maksudnya keadaan tu berlaku. Itu antaranya lah, ya. Baik. Jadi selawat tu membantu kita, kan? Kalau dekat dunia ni banyak membantulah, ya. Kadang-kadang lupa pun selawat boleh ingat balik, kan? Sakit pun kalau selawat kadang-kadang boleh sembuh dengan izin Tuhan lah, kan? Izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang susah hati, kan? Selawat lah, kan? Jadi mungkin lega hati itu, kan? Kalau kurang sikit lah kita katakan rezeki, kan? Doa, selawat pada Nabi, kan? Minta tolong Nabi, InsyaAllah, kan? Mungkin taklah rezeki itu datang curah-curah, kan? Maksudnya dia adalah rezeki itu yang kita rasakan bagi mereka yang menyedari keadaan itu,
Sebab rezeki itu kan dalam bentuk harta, bentuk nikmat-nikmat yang lain. Baik, itu hadis yang berikutnya, ya, menceritakan tentang faedah berselawat, ya. Okey, seterusnya hadis yang ke-36, an Amir bin Rabi'ah. Empat orang periwayat hadisnya. Mula-mula tadi Abu Hurairah, lepas tu Anas bin Malik, lepas tu Ibnu Mas'ud, ya, lepas tu Amir pula bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man shalla alayya salatan lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya falyaqul falyuqilla abdun min zalik au liyuksir. Imam Ahmad, dari Amr bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berselawat kepadaku dengan suatu selawat, sekali selawat lah, ataupun suatu selawat ini dia jenis selawat tu banyak. Mungkin kita akan jumpa lepas ini kan, bincangan tu ada selawat Ibrahim, ada selawat syifa. Selawat Ibrahim tu yang kita sembahyang, yang kita doa, yang kita baca tahiyat akhir tu, itu selawat Ibrahim lah. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, itu selawat Ibrahim kan. Baik, ada selawat syifa kan, syifa kan. Kemudian dia kata sesuatu selawat, dengan suatu selawat sentiasalah malaikat berdoa untuknya. Jadi malaikat berdoa untuknya. Terus dia kata tazalil, dia kata salatan lam tazalil malaikatu, ya, maksudnya malaikat tu dia kata sentiasa malaikat tu berdoa untuknya selama ia berselawat kepadaku. Selama mana dia berselawat, kata malaikat tu berdoa. Kalau dia selawat sekali, lama mana dia selawat sekali, maknanya selama itu lah. Kalau dia selawat 10 kali, maknanya selama mana dia selawat. Kalau selawat 100 kali, 1000 kali, maksudnya selama mana dia selawat itu, selama itulah malaikat tu mendoakan dia yang berselawat itu kan. Ini antara fadilat dia lah jugalah, antara kita katakan faedah kita berselawat. Sebab doa malaikat ni pastilah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa malaikat ni doa orang yang beribadat, orang yang tak ada maksiat kan. Jadi orang doa orang yang ada maksiat ni terpulang kepada Allah lah. Ada Allah bagi, Allah tak bagi, rasakan kan. Jadi betul, antara doa-doa yang dimakbulkan ialah doa yang bagi mereka yang kita katakan menjauhkan diri mereka daripada perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kitab Hadis 40, dalam bab apa yang diceritakan oleh Imam Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Hanbal, dia kata ada ni anak murid dia, orang tanya dia, apa sebab doa kami tidak dimakbulkan, kan. Mereka berdoa tapi doa mereka tidak dimakbulkan. Maka kata Ahmad bin Hanbal, dia kata saya tak pasti Ahmad bin Hanbal ke, confuse saya sikit kan, okay. Tak begitu jelas. Jadi dia kata ada 10 sebab mengapa doa kamu tidak dimakbulkan kan. Jadi antaranya kamu beriman ataupun beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu beriman dengan Allah, dengan Rasulullah, tapi kamu tidak melakukan sunnah dia. Itu antaranya kan. Kamu percaya dengan Rasulullah, kamu tidak melakukan. Kamu percaya dengan syurga, kamu tak berusaha untuk nak mendapatkan syurga. Kamu percaya dengan hari kiamat, dengan neraka, tapi kamu sentiasa melakukan perkara yang menyebabkan kamu masuk neraka. Itu kata Imam, itu dia kata. Bukan Ibrahim bin Adham, bukan Imam Adham, saya ingat, alhamdulillah, ya. Ibrahim bin Adham, ya, seorang ulama nama Ibrahim bin Adham, kan, bukan Ahmad bin Hanbal, itu Ibrahim bin Adham, kan, dia. Baik,
Itu di antaranya lah. Apatah lagi kalau berkaitan dengan benda-benda yang dimakan tu haram, benda yang dipakai tu haram, benda yang apa sajalah kan. Maksudnya tentulah doanya itu tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu kita kena jaga tentang makanan kita kan. Sudah hadis yang lain menyebutkan tentang itu kan. Baik, jadi di sini selawat dia kata malaikat akan mendoakan kepada kita. Oleh itu pulanglah kepada seorang sama ada ia hendak berselawat sedikit atau banyak. Dia nak selawat sekali ke, 2 kali ke, 3 kali ke, 4 kali ke, tak kira lah banyak kan, terpulang kepada dia kan. Tapi biasanya kalau selawat sekali yang mula-mula tadi kita Allah bagi 10 rahmat kan. Kalau kita selawat 10 kali tentu dapat lebih lagi kan. Bukan tertawat 100 kali tentu dapat lebih lagi kan. Jadi maknanya tak rugilah. Dalam kitab Sir Sarikin ingat saya ada hadis menceritakan siapa selawat sekali 10 kali, siapa selawat 10 kali dia dapat 100 kali, siapa dapat selawat 100 kali dia dapat 1000 kali, dia selawat 1000 kali maknanya dia dah dijamin syurga untuk dia kan. Itu dalam hadis Sir Sarikin ya, cerita kitab Sir Sarikin menceritakan tentang itu. Baik, jadi terpulang kepada kita nak selawat banyak mana kan. Jadi elok juga amalan kita lakukan di masjid kan. Maksudnya selepas sembahyang kita selawat. Kadang-kadang kita nak selawat seorang-seorang ni kekok sikit kan. Kan. Nyanyi lagu Ahmad Jaiz tak kekok lah kan. Kalau dululah masa umur saya lah sekolah lagu di ambang sore kan. Kan. Nyanyi tak kekok kan. Tapi selawat tu rasa malu lah kan. Nyanyi tak malu kan. Terbalik kan. Begitulah keadaannya. Jadi elok kita amalkan selawat tu kan. Alhamdulillah kan. Banyak surau-surau masjid-masjid yang telah melaksanakan. Cuma masjid kita aja kadang-kadang dia terabur sikit. Kita nak kena buat satu sistem lah, sistem selawat ni ya. Bila habis selawat tu jadi satu halaqah, satu bulatan kan. Cantik. Macam surau Rincing Tengah kan. Cantik dia buat. Tapi di masjid Sesapan Batu Mangkabau, Sesapan Batu Rembau kan. Dia tak buat satu halaqah. Dia lepas doa terus selawat sampailah habis selawat baru bangun kan. Selawat habis baru dia bangun. Tu adab dia lah, adab dia ketika itu digunakan begitu. Cantiklah semua jemaah. Tak ada yang terkecuali. Sebab mungkin dah jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan jemaah kat situ kan. Habis selawat barulah. Tak adalah macam kita tergegas bangun nak pergi, tak ada. Habis selawat dah, dia tertib lah. Mungkin jemaah pun jemaah regular tu kan, kita tahu lah kan. Mungkin orang yang baru datang tak tahu mungkin kan. Mungkin ada hal yang, tapi biasanya begitulah. Cantik lah yang nampak kan. Baik, habis tentang itu kita pergi pula kepada banyak selawat kita, banyak terpulang kepada kita, banyaklah rahmat yang kita dapat. Manusia ni kalau ikut rahmat Allah, nikmat Allah, mana pernah cukup manusia kan. Kalau Allah nak bagi nikmat kepada kita ni tak cukup, kita rasa tak cukup je. Mana pernah cukup kan. Tak pernah cukup. Itu manusia. Namanya manusia kan, dia tak pernah cukup. Dia kata apa, sentiasa lapar saja kan istilahnya ya, tak kenyang. Istilahnya dia tak kenyang-kenyang. Tak kenyang-kenyang itu kan. Begitulah kalau istilah kan. Macam orang tuntut ilmu lah kan. Kadang-kadang orang tuntut ilmu ni, kalau dia jenis orang tuntut ilmu, dia rasa tak puas kan. Dia rasa nak lagi. Macam itulah kan keadaan dia. Kan? Tak rasa puas. Ya, kepuasan tu tak rasa kan. Tak rasa nak lagi. Itu juga harta kalau kita lah kan. Mana pernah cukup, tak pernah cukup. Tuhan bagilah macam mana pun tak cukup. Sebab tu dia kata kalau Allah bagi gunung emas kepada dia satu kan, dia minta gunung emas yang kedua. Kalau Allah bagi lagi yang kedua, dia minta gunung emas yang ketiga. Kalau Allah bagi lagi yang ketiga, dia minta lagi yang keempat. Macam tu lah kan.
Itu nikmat lah ya. Nikmat rahmat yang Allah nak bagi. Tapi bila ada juga rahmat yang Allah bagi kepada dia, kan? Tapi dia tolak. Kan cerita Isra Mi'raj kan. Rahmat itu Allah bagi tu. 50 waktu tu rahmat tu, kan? Kan? Tapi tak boleh ni, tak larat, tak lampu nak buat, kata Nabi Nabi Musa ke, tak boleh, tak larat umat kamu nak buat, umat kamu kecil-kecil, kan? Tak kuat, kan? Jangan minta kurang lagi, kan? Mintalah kurang, kan? Berapa persen kurang tu? 50, kan? Tinggal ni 5, kan? Persen kurang tu. Kalau kita berniaga malu, kan? Kalau niaga tu orang dah tawar dah, kan? Kita rasa malu dah, malu. Macam tu kat Nabi, sampai dah 5 tu tak boleh dah, malu dah, tak boleh dah, kan? Berapa kali, kan? Itu dah malu sangat dah. Tapi walaupun macam tu, Allah bagi apa? 50 juga, kan? Semayang 5 Allah bagi 50. Semayang 5 Allah bagi 50 juga, kan? Kalau macam tu dia kata kenapa tolak, lebih baik ambil 50 tu kenapa banyak lagi, kan? Tapi selepas dapat 5 tu pun Allah kata dapat 50 juga, kan? Maksudnya kalau dia kata dia kata 50 tak apalah, lagi dapat banyak, kan? Begitu. Baik, kita sambung hadis yang berikutnya. Ada 10 minit lagi, insyaAllah. Baik, hadis yang berikutnya tentang An Abi Ka'ab, Ibnu Ka'ab, Abi Ibnu Ka'ab, ya. Ini yang periwayat yang lain pula, Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah uksiru salata fakam aj'alu laka min salati. Dia tanya Rasulullah, gitu ya. Dari Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu katanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata, aku banyak menggunakan masa berdoa, dia kata, inni uksirus salata fakam aj'alu laka min salati. Kemudian qala, dia kata, ma syi'ta, kata Rasulullah, ma syi'ta. Kemudian disambung lagi, dia kata qultu arub, qala ma syi'ta wa in zidta fahuwa khairul lak, kata Nabi Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata fanis, dia kata qultu, dia kata aku kata nisfu, qala ma syi'ta wa in zidta fahuwa khairul lak, qultu fasulusain, qala ma syi'ta wa in zidta fahuwa khairul lak, qultu aj'alu laka salati kulluha, qala izan tukfa hammaka wa yughfaru zambaka. Daripada terjemahan dia, kan? Dari Abi Ka'ab radhiyallahu anhu katanya, ya Rasulullah, aku banyak menggunakan masa berdoa memohon rahmat untuk diriku. Sekarang aku hendak untukkan masa berselawat bagi Tuhan. Aku nak untukkan masa selawat aku ni bagi Tuhan, untuk Tuhan, dia kata. Maka sebanyak mana yang elok aku untukkan, banyak mana aku nak gunakan selawat itu. Aku banyak berdoa, dia kata, ya, kepada Tuhan, dia kata, kepada Allah, kan? Banyak bersolat lah kepada Allah. Macam kita banyak bersolat, kan? Tahajud lah sebenarnya. Kemudian dia kata, bagaimana aku nak berselawat, dia kata. Baginda SAW menjawab, sekadar mana yang kau suka, masyita, sekadar mana yang kau suka. Kemudian dia tanya lagi, aku berkata, dia kata, aku hendak untuk sesuku dari masaku, suku daripada masaku, dia kata, rubuk, suku daripada masaku. Qala, kata Nabi, masyita, kan? Baginda SAW kata, sekadar mana yang kau suka lah, gitu. Kemudian dia kata lagi, sekadar mana yang kau suka, Nabi kata begitu lagi. Dia kata lagi, dan jika engkau lebihkan lagi, maka itu lebih baik, kata Nabi, untukmu. Kalau kau buat lebih pun baik untuk kamu, kan? Untuk siapa, kan? Aku berkata, kalau begitu aku untukkan setengah lah, dia kata, dari masaku. Nisfu pula, dia kata, setengah, setengah daripada masaku, ya. Baginda SAW kata, suka hati kamu lah, nak setengah pun boleh, tak ada masalah, hati kamu, ya. Baiknya untuk kamu juga.
Kemudian aku berkata, kalau demikian, dia kata, aku untukkan 2/3 lah, dia kata. Bukan setengah, 2/3. Kan, 2/3 masa, dia kata. Kemudian baginda jawab, mas serupa jugalah, suka kamu hati kamu lah, dia kata. Tapi kalau kamu buat lebih daripada itu, untung untuk kamu juga, Nabi kata. Kan? Kalau begitu, dia kata, aku jadikan masa berdoa aku semuanya untuk bersolawat kepada Tuhan. Dia kata, semualah masa aku ni aku nak selawat kepada Tuhan, dia kata. Kan? Baginda SAW kata, jika demikian, kalau kamu buat macam itu, terpeliharalah dan terselamatlah engkau dari apa yang mendukacitakan engkau dan membimbangkan engkau. Kalau kamu buat macam itu, maknanya kamu merupakan orang yang selamat dan daripada mendukacitakan, dari perkara yang mendukacitakan dunia dan akhirat lah, dan membimbangkan kamu, sama ada perkara dunia maupun perkara akhirat, dan diampunkan dosa kamu. Jadi kalau kamu buat macam itu, kamu akan diampunkan dosa kamu. Teringat pula tadi ulama yang bernama Ibrahim bin Adham. Ada satu lagi ulama nama Sufyan As-Sauri. As-Sauri pula, Sufyan As-Sauri. Dia pergi Mekah. Kan? Dia pergi Mekah, kemudian dia bawa bapak dia tawaf. Bila dah tawaf, ketika itu bapaknya uzur, sakit, berhenti tawaf, dia pangku bapak dia. Dia pangku bapak dia, kemudian bapak dia meninggal. Tak habis, kan? Selesai, bapak dia meninggal. Bapak dia meninggal, dalam peristiwa itu berlakulah, tak tahu cara mana, ada orang kata dalam mimpi, dalam keadaan dia tersejenak, kan, begitu kan. Dia kata keadaan rupa bapaknya itu hitam, kan. Jadi dia susah hati lah. Dia berdoa kepada Allah SWT, minta ampunlah bapak dia ini, mungkin bapaknya banyak buat dosa dan sebagainya, kan. Kemudian datang seorang laki-laki yang cantik, sama ada dari pandangan jelas ke mimpi dia, wallahu alam, kita tak tahu, kan. Ceritakan begitu. Kemudian lelaki itu tanya dia apa sebab berlaku ni, dia kata bapak dia gini-gini. Kemudian akhirnya lelaki itu buat sesuatu lah kepada bapaknya itu, menjawabkan bapaknya itu. Kemudian sebelum dia lelaki itu pergi, dia tanya siapa, dia Rasulullah SAW. Tanya, kenapa bapak kamu ni, kenapa bapak aku jadi begini, dia kata. Bapak aku jadi begini. Dia kata kerana bapak kamu banyak melakukan dosa lah, istilahnya, fahamnya begitu, kan. Dosa-dosa besar, tapi macam mana dia rupa dia boleh cantik, boleh elok balik, kan. Jadi kata Rasulullah SAW, kata laki-laki itu, iaitu dia kata kerana bapak kamu ni walaupun begitu, dia juga berselawat kepada Nabi SAW, walaupun dia buat jahat dan sebagainya, dia sentiasa juga berselawat kepada Nabi SAW, dia kata. Jadi keputusannya, dia kata, siapa kamu ni, tanya begitu. Kemudian dia kata Rasulullah SAW. Jadi kita benar tengok jelas tak tu. Kemudian tahun berikutnya dia pergi buat haji lagi sekali. Dia pergi haji, dia buat seorang diri lah. Kemudian bila tawaf, dia tak sebut perkataan lain, dia hanya selawat saja. Dia selawat saja. Jadi Sufyan As-Sauri ni ikut dia, kan, bersama dengan dia. Sufyan As-Sauri dengar dia selawat, kan. Jadi akhir sudah saya tanya dia, kenapa kamu tadi bila selawat je, kan. Dia cerita, kamu siapa? Dia kata Sufyan As-Sauri. Dia kata dia kenal Sufyan As-Sauri, seorang ulama yang hebat. Aku nak cerita kepada kamu, dia kata. Tu dia cerita kepada Sufyan As-Sauri, kan, apa yang peristiwa yang berlaku tadi kepada Sufyan As-Sauri, sampaikan kepada kita, kan. Sampaikan kepada kita apa yang diceritakan, macam diceritakan tadi lah, Sufyan As-Sauri yang ceritakan kepada itu antara fadilatnya lah, kan. Itu baik. Jadi di sini maksudnya laki-laki yang bertanya tadi itu, dia katakan Ka'ab ni, Ibnu Ka'ab ni, dia banyak mana, kita pulang kepada kita lah, nak selawat banyak mana, banyak selawat lagi baiklah kepada kita. Okey, insya-Allah kita akan sambung dalam bab selawat ni juga, masih lagi, ya, masa yang dituntut kita berselawat, kan, masa mana. Aku laqali haza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.